Kita semua balik untuk social economic equality. Okay. Walaupun whatever is it, the Malay, the existence of the middle class of Malays does not mean that the Malay is a better economic than non-Malay. You should know that mostly the Malays are working. It's a makan gaji, or it's a working class. It's a working class. And then you look on the non-Malay, especially the Chinese. Okay, the majority is a business. It's a businessman. It's a business, involved in business, and it's not a big portion. It's a working class. Okay, maybe dalam kurungan 20% is a working class, 20%, 25% is a working class, but mostly in the Chinese is the business class. It's involved in business, and then the Indians, you say that maybe half of the Indians is the working class. Certain of the Indians are professional job, and just a few portions involved in the business. So when you look on here, the socio-economic qualities, mostly we see that the working class, mereka yang bekerja makan gaji ini, kebanyakan tidak kaya, tidak miskin. Tetapi kalau mereka bergaji rendah, ini masalah bila bergaji rendah. Gaji rendah ni maksudnya below than 3,000, below than 2,000, is a B40 lah. Okay, sebab working class kan, ujungnya B40, M40, T20, itu maksudnya. Jadi kita melihat bahawa walaupun kita dah mencapai kemerdekaan, tetapi kita masih tidak boleh lari daripada kemiskinan relatif, bukan kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar ada wujud, tapi sudah diperjaya kita kurangkan. Cuma sekarang ni kemiskinan relatif yang menjadi masalah. Okay. And then there's a small population size reducing the policy load. Okay. Population size ni kalau kamu melihat di sini, ialah a small population size reducing the policy load. Maksudnya mereka yang menguasai dan orang kata di sini is what the groups which are the group which lobby the policy. A small population size reducing policy load. It's not means that a groups that lobbying the policy. Okay, kumpulan-kumpulan yang kata melobi ataupun menentukan sesuatu polisi dilaksanakan, sesuatu dasar dilaksanakan. Ini memang wujud. Ada golongan-golongan daripada kumpulan-kumpulan tertentu yang berpengaruh dalam kerajaan, yang mempengaruhi kerajaan untuk membuat sesuatu dasar. And then a moderate party system with segmental parties. A moderate multi-party system with segmental parties. Ini memang kita ada multi-party system, tapi sebenarnya a multi-party system ni digabungkan ataupun dicantumkan menjadi pakatan. Sebab tu Pakatan Harapan ada 4 parti. Pakatan Nasional ada banyak parti. Dalam banyak parti itu Pakatan Nasional ada Barisan Nasional. Barisan Nasional pun gabungan juga. Sebab kita ni we have the moderate multi-party system, but we have say that being combined into the 2-party system. Pakatan Harapan vs Pakatan Nasional. You understand that? Pakatan Harapan have a 4-component party, and then Pakatan Nasional have how many parties? 5. PPBM, Barisan Nasional, and then PAS, and then Gabungan Parti Sarawak, and then some of the parti yang bebas. So ini dia katakan we have a 2-party system, tapi dalam 2-party system ni setiap parti itu ada banyak parti yang terlibat.
Okay. And then kita ni kita melihat ni, kita ni melihat kepada Grand Coalition of Elites, di mana setiap elit dalam etnik, setiap elit dan etnis mempunyai pengaruh dan kepentingan dalam masyarakat, dan mereka ni selalunya among them have a consensus to confirm the majority rule. Dan mereka juga kita melihat minorities is unlikely to successfully block the majority. If one group block another on some matter, the latter are likely to block the former in return. Maksudnya kalau kumpulan-kumpulan besar ini, kalau mereka bantah antara satu sama lain, nanti kumpulan itu akan kena balik. So kita ni di Malaysia sebenarnya telah wujud satu grand coalition of elite since our independence. And then because since our independence, benda ni sudah berakar umbi. Jadi transitions power from the constitutional demokrasi kepada pluralism kepada apa bentuk saja demokrasi tidak akan berjaya, sebab ada masalah. Kerana because of the segmental autonomy, segmental autonomy create a sense of individuality and allows for different culturally based community laws. Ini masalah kita, di mana wujudnya satu autonomi dalam sesuatu kumpulan. Lepas tu kita melihat proportional representations. Proportional representations, kita melihat contohnya seperti saya cerita, if one pillar accounts for 50% of the overall society, then they occupy 30% of the position on the police force, in civil service, in other national service segment. Maksudnya di sini wujudnya satu etnik yang mendominasi sesuatu sektor. Contohnya sektor awam Melayu, sektor swasta bukan Melayu. Ini memang sudah lama wujud. Sudah lama wujud. Jadi kita ni, Malaysia ni, Malaysia dilihat sebagai ethnic approach, iaitu normative, rather normative. It's not the class approach, bukan class approach. Kenapa ethnic approach? Sebab tu kita lihat class approach as critical rather than ethnic approach. Kenapa bukannya class? Kenapa ethnic approach? Sebenarnya kita melihat memang wujud middle class, tetapi middle class ini hanya sekadar meraihkan demokrasi. Tetapi apa yang berlaku ialah ethnic approach ini lebih utama. Ethnic approach lebih utama. Sebab tu Malaysia, kalau kita nak transisi daripada ethnic approach kepada satu approach lain, memerlukan seorang pemimpin yang bijak. Kalau tak bijak memang susah, sebab dia kena guna antitesis, bukan menggunakan tesis. Antitesis to the ethnic approach. Kena guna satu pendekatan antitesis to ethnic approach kalau kita nak jayakan lah. Sebabnya kita kena faham bahawa golongan elit ini dalam setiap etnik ini telah lama buat corporation or degradation. Sebab tu memang sukar kita nak hapuskan ethnic approach. Sebab tu saya melihat kepada Malaysia ini, buat apa pun, ethnic approach, ethnic politics masih laku. Ethnic approach masih laku. Bukan macam negara-negara lain lah.
Walaupun kita ni adalah plural society, sepatutnya kita ni lebih kepada pluralism. Okey. Tetapi kita tidak menyokong kepada pluralism, kita lebih kepada consociational approach, ataupun kita melihat kepada ethnic approach. Okay. Jadi kita melihat apa dimaksudkan primodal. Primodal ini kita melihat, primodal ni apa? Ya, kita melihat bahawa racial politik in Malaysia, racial politics. Okay. Apa yang berbeza antara primodal dengan konstitusional demokrasi? Okay. Primodal ni bukan di Malaysia, tapi di US. Contohnya, dia melihat kepada supremasi. Contohnya white supremacy. Tapi di Malaysia, kita walaupun kita kata wujudnya Malay supremacy, ketuanan Melayu, ketuanan Islam pun, tetapi orang-orang bukan Melayu masih lagi hidup seperti biasa, tidak seperti di negara mereka, di mana orang kulit hitam pada di zaman 50-an, di zaman 60-an diasingkan, diketepikan, di mana kita melihat wujudnya perjuangan orang-orang kulit hitam untuk mendapat hak mereka dan mereka. Itu dia katakan racial politics. Tapi kita ni tidaklah orang kata Anglo-Protestant primodal. Kita lebih pada konstitusional demokrasi. Okay. So primodal ni juga berlaku di island. Okay, island, Northern Ireland, di mana Irish Catholic and British Protestant, dan wujud juga sesuatu di Pakistan, Punjabi Muslim and Bengali Muslim. Okay, and then kita melihat juga dia wujud di setengah-setengah negara, contohnya Kongo, Ivory Coast, Nigeria, seperti apa yang berlaku baru ini, Hutu dengan Tutu. Okay, Hutu dan Tutu. Dan kita melihat primodal ini ialah sesiapa yang dilahirkan dalam sesuatu etnik, maka dia mendapat keistimewaan. Sesiapa yang tidak dilahirkan dalam sesuatu etnik dalam sesuatu negara, dia akan dimigrasikan, ditindas. Okay. So di sini ada orang kata the political rivalry in Malaysia is largely dependent on the sentiment primodalism inherited. Betulkah? Okay, kita melihat hari ini bahawa betulkah Melayu semua mendapat hak istimewa Melayu? Betulkah orang bukan Melayu yang dilahirkan di Malaysia tidak boleh berjaya? Di sini kita melihat bahawa walaupun wujud ketuanan Melayu, ketuanan Islam, tetapi orang bukan Melayu masih boleh menjadi orang kaya, orang bukan Melayu masih boleh bisnes, orang bukan Melayu bukan boleh hidup lebih mewah sikit daripada orang Melayu. So kita ni dari segi primodal ni, kita ni mungkin kurang lah, sebabnya primodal ni lebih kepada racial politics, maksudnya white supremacy, ataupun di island, di Northern Ireland, satu masa dulu di Afrika Selatan, di Afrika Selatan kan, wujudnya masa Mandela, itulah primodal. Okey, dan saya berhenti di sini. Nanti kita akan sambung. Apa-apa soalan, kamu boleh tanya saya. Terima kasih.